Assalamualaikum, bersama saya Syabana Hassan dalam Tijarah, rancangan kewangan Islam anda. Baiklah, hari ini kami akan membincangkan satu topik yang kian mendapat perhatian masyarakat, iaitu Islamic Financial Technology ataupun dalam kata singkatan Islamic Fintech. Secara ringkas, fintech merujuk kepada perniagaan yang bertujuan untuk menyediakan perkhidmatan kewangan dengan menggunakan teknologi moden, manakala Islamic Fintech pula mempunyai definisi yang hampir sama, tetapi perbezaannya ia mempunyai garis panduan syariah yang harus dipatuhi. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan oleh kerajaan di seluruh dunia baru-baru ini untuk mengawal penularan wabak COVID-19 telah juga meningkatkan kepentingan Islamic Fintech dengan begitu pantas di kalangan masyarakat kerana ia dilihat sebagai satu alternatif yang berkesan dalam menggantikan perbankan Islam fizikal. Walaupun statistik terkini menunjukkan Islamic Fintech merangkumi hanya 3% dari keseluruhan pasaran fintech di Malaysia, namun Malaysia adalah penyedia Islamic Fintech yang tertinggi berbanding negara-negara seperti UK, UAE, Amerika Syarikat dan juga Indonesia. Jadi ini membuktikan bahawa Malaysia mampu untuk memberikan platform yang berkesan bagi pembangunan produk dan juga perkhidmatan Islamic Fintech. Dan satu berita baik yang ingin dikongsikan, baru-baru ini sebuah aplikasi Islamik telah pun dilancarkan di peringkat global dan mula bekerjasama dengan Bank Islam Malaysia Berhad untuk menawarkan produk-produk dan juga perkhidmatan kewangan Islam. Kerjasama ini dilihat mempunyai potensi untuk menguatkan lagi industri Islamic Fintech dan seterusnya menjana lebih banyak peluang buat ekonomi Islam keseluruhannya. Antara perbincangan kami malam ini adalah bagaimana aplikasi Islamik ini boleh dilihat boleh menyumbang ke arah pembangunan kewangan Islam serta penggunaan teknologi yang lebih baik dan mampan. Dan bersama saya hari ini adalah Ketua Pegawai Teknologi Nur Luminous Sdn Berhad, iaitu Encik Muhammad Izairi Yamin yang juga antara orang utama dalam membangunkan aplikasi The Nur ataupun The Nur Apps. Assalamualaikum Encik Izairi. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Tijarah hari ini. Sama-sama. Terima kasih kerana menjemput. Terima kasih. Baik, Encik Izairi, bila kita bercakap mengenai Islamic Fintech, ya, banyak perbincangan bagaimana Islamic Fintech boleh dimanfaatkan untuk mencapai ataupun meningkatkan financial inclusion ataupun dalam bahasa Melayu rangkuman kewangan di kalangan masyarakat Malaysia, ya. Jadi secara ringkas, Encik Izairi, apakah itu Islamic Fintech dan bagaimana Encik Izairi melihat Islamic Fintech boleh membantu masyarakat Malaysia untuk mencapai financial inclusion? Silakan. Okey. Pertama sekali bila sebut fintech, okey, dia asalnya perkataan daripada finance dan teknologi. Okey. So bidang kewangan Islam ni telah lama dah pun kita faham proses dia macam mana syariah compliancy in terms of sudut kewangan dalam bentuk syariah, ya, yang mematuhi undang-undang syariah itu sendiri. Tetapi bila datang kepada dunia ataupun era globalization, era teknologi, okey, fintech ni banyak dimainkan, ya, di dalam media-media massa ataupun elektronik. Okey. So apa yang kewangan Islam ni boleh dibuat melalui teknologi, okey. Sebagai contoh, kita selalu membayar zakat. Sebagai contoh, membayar zakat secara offline. Kita akan jumpa amil dan kita akan membayar zakat melalui tunai cash, okey, ataupun di setengah negara memberi beras dan sebagainya. Jadi sekarang ni daripada segi sudut zakat sendiri pun dia dah pergi kepada digital, okey. Betul. Sama juga kepada banking solution, di mana bank-bank yang selama ni work very traditionally dan sekarang ni membawa kepada era digital. Tetapi bila bawa kepada era digital, dia kena ada elemen-elemen ataupun menepati hukum-hukum syariah itu sendiri, ya. Itu yang dinamakan Islamic Fintech. Jadi bagi Encik Izairi, bagaimana era digital ini boleh mencapai financial inclusion untuk masyarakat Malaysia? Jadi saya lihat dengan perkembangan teknologi, hampir semua orang pada hari ini menggunakan smartphone. Okey, saya rasa kalau pergi kita cek statistics, okey, lebih kurang hampir 70% ke 80% penduduk Malaysia mempunyai smartphone. Jadi saya rasa zaman sekarang tidak ada masalah untuk sesiapa yang hendak menggunakan facilities fintech dalam berbentuk Islamik daripada hujung jari. Kerana saya rasa dengan smartphone ini akan membantu penggunaan ataupun memasarkan
Islamic fintech ini dengan lebih luas, dimudahkanlah dengan penggunaan smartphone. Smartphone ini akan mendedahkan masyarakat lah. Masyarakat akan lebih mudah terdedah Ya, betul. dengan literasi kewangan di kalangan masyarakat melalui smartphone yang seperti Encik Izari sebutkan tadi ya. Baik, terima kasih Encik Izari. Baru-baru ini Encik Izari kerjasama di antara Bank Islam Malaysia Berhad dan juga aplikasi DENUR ataupun DENUR App ini membolehkan pihak Bank Islam untuk menyediakan pelbagai produk kewangan Islam melalui aplikasi itu. Jadi secara ringkas Encik Izari, apakah jenis perkhidmatan kewangan Islam yang bakal ditawarkan melalui DENUR App itu? Okey, so kerjasama Bank Islam dan DENUR adalah kerjasama yang dipanggil sebagai rakan strategik. Okey, sebab DENUR ni adalah app lifestyle Muslim app yang mana menghubungkan beberapa aspek ataupun elemen-elemen penting yang perlu ada di dalam sebuah aplikasi Muslim. Sebagai contoh, kita ada zakat, tabarruk, e-wallet, untuk buat donation dan sebagainya melalui satu aplikasi iaitu DENUR. Jadi kami lihat collaboration yang kami buat dengan Bank Islam akan memudahkan lagi pengguna-pengguna DENUR membuat pinjaman, hire purchase ataupun menggunakan servis-servis yang ditawarkan oleh Bank Islam daripada apps DENUR. Jadi ini antara collaboration yang akan disajikan kepada pengguna-pengguna DENUR. Baiklah, mungkin Encik Izari boleh pada masa yang sama terangkan secara ringkas perkhidmatan zakat dan juga e-wallet yang bakal ditawarkan melalui Bank Islam dalam DENUR App ini. Okey, sekarang ni e-wallet yang kita buat ini adalah e-wallet yang kita akan mempunyai beberapa feature-feature utama atau elemen-elemen penting, iaitu macam foreign exchange currency. Jadi kalau contoh kita ada masukkan duit ataupun top up reload wallet kita, kita akan dapat lihat foreign exchange dalam app itu menggunakan rates yang jauh lebih rendah berbanding bank rates yang ditawarkan. Berbanding kalau kita tengok counter rates dan juga bank rates, counter rates biasanya lebih rendah kerana dia punya pips yang dia gunakan jauh lebih rendah berbanding bank. Jadi ini yang kita tawarkan untuk pengguna-pengguna yang menggunakan e-wallet DENUR, insya-Allah menunggu kelulusan bank negara. Okey. Dan boleh digunakan untuk contoh nak buat umrah ataupun haji ataupun melancong ke luar negara. Jadi yang paling penting kita nak tekankan di sini Encik Izari, e-wallet yang bakal ditawarkan ini adalah e-wallet yang patuh syariah Ya, e-wallet patuh syariah. Baiklah. Okey, terima kasih Encik Izari. Kita akan berehat seketika sahaja dan bila kita kembali kita akan pertanyakan pula bagaimana kerjasama ini boleh meningkatkan lagi prestasi Islamic Fintech di dalam industri kewangan Islam. Jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijara. Baiklah Encik Izari, seperti yang disebutkan tadi pelbagai perkhidmatan kewangan Islam akan bakal ditawarkan di antara kerjasama DENUR Apps dan juga Bank Islam Malaysia. Jadi bagaimana Encik Izari melihat kerjasama ini boleh meningkatkan prestasi industri Islamic Fintech dan juga perkhidmatan kewangan Islam di Malaysia secara keseluruhan? Okey. Bagi saya collaboration Bank Islam dan juga DENUR membantu pengguna-pengguna sama ada individu ataupun syarikat-syarikat untuk membuat pinjaman sebagai salah satu contoh servisnya. Pinjaman runcit, macam perusahaan kecil sederhana macam PKS peniaga kecil dan sederhana, dan ada takaful. Servis-servis ini yang mana Bank Islam memberikan rate yang special rate untuk pengguna-pengguna DENUR. Jadi saya rasa ini akan akan memberi benefit banyak kepada pengguna, sebab sekitar yang ditarget pun kita target sehingga 500,000 by end of the year By end of the year Bank Islam dan DENUR mensasarkan 500,000 by end of this year. Ya, end of this year. 500,000 pengguna yang akan subscribe to the service dengan Bank Islam yang akan ditawarkanlah. Jadi ini juga bermakna Encik Izari, pelanggan industri perbankan Islam akan bertambah dan bila ia bertambah ini akan memberikan ruang yang lebih untuk memberikan perkhidmatan perbankan Islam yang menarik untuk ditawarkan. Ya, betul Encik Izari. Baik Encik Izari, saya nak bertanyakan mengenai startup kerana startup ini adalah
terma startup ini sering kali digunakan dalam industri fintech. Ya. Jadi startup ini adalah perniagaan ya, yang berorientasikan teknologi dan penubuhannya masih kurang dari 5 tahun. Betul ya? Betul. Jadi secara ringkas ya Encik Izari, ramai anak muda sekarang yang memilih untuk meneroka startup dengan menggunakan pelbagai aspek teknologi dan juga digital ya. Walaupun anak-anak muda ini sering dilihat mempunyai banyak idea yang sangat kreatif dan juga inovatif, namun mereka juga dilihat sebagai kurang berpengalaman dan cepat menyerah kalah. Jadi sebagai seorang pemilik startup sendiri dalam sektor Islamic Fintech, ini kerana Nur Luminous Sdn Bhd juga adalah sebuah startup ya, kerana pertubuhannya kurang dari 5 tahun. Jadi persoalan saya, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Encik Izari dan juga your team? Saya rasa perkataan startup ni ramai orang faham dan tahu startup ni dia famous pun sekitar 5 tahun ke belakang ya. Sebelum tu kita tidak biasa dengar pun perkataan startup kan. Dia famous dekat US macam Google, Facebook, mereka ni adalah startup. Startup ni pun ada orang bertanya, kalau saya meniaga nasi lemak, adakah dikira sebagai startup? Jadi startup definition bila kata startup adalah syarikat yang berpotensi tinggi ataupun yang menggunakan teknologi. Untuk go robust ataupun to go with exponential growth. Kan? Jadi biasanya bila buat startup banyak elemen penting yang perlu kita tahu. Nombor satu, kenapa kita bina startup tu. Belum pergi kepada masalah, tapi the objective of building that particular startup kan. Kena tahu adakah kita buat startup ni ada tak market demand, market urgency kan, ada apa objektif yang hendak dicapai ketika membina startup tu. Tapi masalah saya rasa kebanyakan startup adalah masalah yang paling utama adalah team members, nombor satu. Masalah kedua adalah masalah berkaitan dana. Because you need money to grow the company ataupun build the business sebelum mendapat revenue ataupun profit untuk make you sustain. Kan, jadi ini antara masalah-masalah yang akan dihadapi. Masalah tentang market validation apa ni semua saya tak nak sentuh sebab saya rasa yang ini adalah perkara paling asas sebelum you even get sampai buat startup tu kan. Jadi masalah macam market validation, market fit ni perlu datang awal sebelum you create startup. Jadi masalah yang utama saya rasa startup perlu tengok adalah legality, compliancy kan. Macam kita buat Islamic syarikat fintech Islamic ni kita kena tahu kita punya syariah compliancy. Dan orang yang menasihati daripada segi maqasid syariah ni semua kan. Lepas tu team members tu sendiri kena faham role play dalam membina sebuah syarikat permulaan. Jadi saya rasa itu antara cabaran awal ialah untuk mendapatkan team yang sesuai yang can work according to your needs, can work according to your passion. Sebab saya rasa ramai orang berminat nak buat startup tetapi momentum awal tu biasanya tahan 3 bulan pertama. Lepas tu dia akan makin drop ya sebab dia tengok macam a bit susah, tak ada dana, kena bayar bil apa semua, jadi dia orang akan kadang-kadang akan tewas di awal perjalanan tu. Jadi objektif utama itu adalah penting ya di sini Encik Izari. Jadi for Encik Izari dan juga tim Encik Izari, apa yang membuatkan Encik Izari membina The Nur Apps ini? Apakah objektif membina The Nur Apps? Objektif adalah simple kerana saya rasa saya sebagai seorang Muslim menggunakan apps Muslim dan saya rasa agak terkilan bila melihat banyakkan apps yang menggunakan iklan-iklan yang tidak patuh syariah. Iklan tidak patuh syariah satu masalah. Iklan pun banyak sangat di dalam app tu kan. Kadang-kadang kita nak tengok waktu solat, kita kena tunggu iklan sampai 10 second yang saya rasa tidak patut, ataupun iklan-iklan yang memaparkan gambar-gambar ataupun yang tidak patut ditontoni. Jadi saya rasa itu antara key factor yang menyebabkan saya hendak ambil challenge ni dengan tim saya macam CEO kami Hajah Nur Nilofa dan juga Datuk Ahmad Tajuddin, tekad untuk menyajikan satu app yang berbentuk syariah guided ataupun syariah compliant app yang disajikan secara percuma kepada orang awam. Baiklah, terima kasih Encik Izari atas penjelasan tadi. Kita akan berehat seketika sahaja dan bila kita kembali, kita akan bertanyakan pula mengenai ekosistem Islamic Fintech di Malaysia. Jadi, jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Baiklah Encik Izari, tadi saya ada bertanyakan soalan mengenai cabaran dalam membina startup ya. Kalau kita merujuk kepada data ya,
hampir 90% startup yang gagal. Ya, hampir 20% akan gagal pada tahun pertama dan hanya 50% sahaja yang berjaya hingga ke tahun kelima. Jadi, apakah nasihat Encik Izairi kepada generasi muda yang terlibat dalam industri Islamic Fintech, terutama bagaimana mereka harus menguruskan kewangan startup mereka untuk memastikan mereka bukan di antara yang gagal? Okay. So first of all, saya rasa benda paling penting dalam sebuah bisnes adalah untuk tahu cash flow. Okay. Kita perlu tahu cash flow, runway kita berapa lama bila kita buat sesuatu keputusan untuk buat keluarkan satu produk, untuk buat satu startup. Sebagai contoh, kita nekat dan kita kena tahu. Kerana idea sahaja tidak mencukupi jika tidak mendapat market validation ataupun market fit, ya, ataupun tidak ada urgency demand daripada market. Jadi kadang-kadang idea ni tidak penting sangat kalau tidak boleh diimplement dan tidak boleh dipasarkan kepada luar. Bagi saya paling penting dalam memastikan startup itu boleh kekal hidup lebih daripada beberapa tahun, okay, adalah mereka perlu tahu dia punya financial roadmap. Nombor satu, dia punya basic financial cash strategy flow, dan juga mereka perlu tahu go to market strategy. Kerana saya tengok kebanyakan startup, okay, mereka ada macam-macam idea yang menarik tau. Yang saya rasa mungkin idea itu kalau kita lihat, kita dengar, seronok untuk kita dengar. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana hendak marketkan produk tersebut kepada orang awam. So saya rasa cabaran paling besar adalah go to market strategy. Okay? Dan masalah in terms of kegagalan. Bagi saya kegagalan ini bukanlah satu masalah ataupun satu benda yang berdosa, ya. Okay? Setiap entrepreneur yang gagal, kita perlu raikan juga, kerana mereka juga perlu belajar daripada kesilapan yang mereka lakukan. That means entrepreneurs should be allowed to fail, dan mereka kena faham kenapa mereka gagal. Ya. Jadi perkara yang penting di sini Encik Izairi adalah pengurusan kewangan yang terurus dan juga betul. Ya, betul. Baiklah Encik Izairi, akhir sekali, ya, Malaysia adalah lokasi utama bagi pelbagai syarikat startups ataupun dalam bahasa Melayu permulaan di dalam sektor Islamic Fintech, ya. Jadi dalam pandangan Encik Izairi, adakah ekosistem Islamic Fintech semasa di Malaysia ini sudah pun mencukupi, ya, untuk memastikan bahawa Islamic Fintech startups di negara ini boleh terurus, boleh terus berkembang maju dan mencapai potensi sepenuhnya, ataupun masih ada penambahbaikan yang perlu dilakukan? Bagaimana? Okey, saya rasa sejajar dengan kita punya negara sebagai negara Islam, ya. Okey, kalau kita tengok neighbouring country kita seperti Singapore, okey, mereka pun banyak highlight tentang kelebihan going fintech, going digital, okey. Dengan sekarang ni ada blockchain apa semua, kan. Jadi saya rasa kita sebagai negara Islam perlu ambil peluang ini untuk untuk memartabatkan Islamic digital fintech ke dunia daripada Malaysia. Jadi saya rasa agensi-agensi macam MDEC, okey, macam Magic, saya tidak lihat mereka fokus kepada Islamic Fintech, tapi mereka khusus kepada startup, ya. Tetapi macam MDEC, saya rasa mereka telah lakukan kerja yang baik. Mereka ada satu division enablement untuk Islamic Syariah startups, okey. Macam syarikat saya yang sebelum ini pun pernah mendapat Islamic Digital Economy Compliance Startup, title begitu, dan mereka juga guide syarikat-syarikat permulaan ini untuk berada di landasan yang betul. So saya rasa perlu lebih banyak agensi-agensi macam ini, macam MDEC, okey, untuk membantu syarikat-syarikat permulaan yang berminat untuk membawa Islamic digital Islamic finance kepada the next level. So saya rasa masih banyak ruang, okey, yang boleh diperbaiki dan boleh dibuat oleh kerajaan kita. Dan saya juga rasa satu lagi area yang boleh diperluaskan adalah bagaimana golongan shadow economy, ya Encik Izairi, ataupun dipanggil sebagai informal economy, seperti penjual makanan di tepi jalan ini boleh mengguna pakai perkhidmatan kewangan digital yang ada, ya. Baiklah, terima kasih Encik Izairi di atas semua penjelasan. Baiklah para penonton, kita telah pun hampir ke penghujung rancangan. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan sekali
lagi buat Encik Muhammad Izairi Yamin di atas perkongsian beliau sebentar tadi, dan kita harapkan semoga aplikasi yang beliau bina bersama pasukannya mampu untuk menyumbang ke arah menggerakkan Islamic Fintech dan juga kewangan Islam ke peringkat yang seterusnya. Dengan ini, kita lebih jelas bahawa perkembangan teknologi amat membantu dalam mengembangkan industri kewangan Islam, terutama dalam menawarkan produk dan perkhidmatan buat masyarakat keseluruhannya. Ini juga amat membantu dalam mendedahkan serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan literasi masyarakat terhadap peluang yang wujud dalam industri kewangan. Secara tidak langsung, ini akan melahirkan masyarakat yang celik dan cakna dengan ilmu serta pengurusan kewangan semasa. Selain itu, perkembangan teknologi juga mewujudkan peluang buat mereka yang ingin berjinak-jinak dalam industri Islamic Fintech untuk melebarkan sayap dan menyumbang buat masyarakat. Apa yang penting, produk dan perkhidmatan yang ditawarkan haruslah signifikan, memenuhi keperluan orang ramai serta mempunyai impak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara umumnya, bersama kita dalam menyokong usaha pembangunan teknologi kewangan Islam agar ekonomi Islam mampu untuk berkembang, sekaligus menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya, Syabana Hassan, untuk Tijara kali ini. Terima kasih kerana menonton. Bertemu lagi kita di episod akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam. Thank you so much.